Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Apa khabar semua? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alia Rosli, hai Alia. Alia ni kawan sekolah rendah saya. Okey, terima kasih kepada semua yang sudi menonton pada petang ini. Saya harap kita semua dalam keadaan yang sihat dan sejahtera sehendaknya, insya-Allah. Jadi petang ni tajuk kita adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Apakah maksudnya? Maksudnya kita bersusah payah dulu untuk buat satu benda, dan akhirnya ataupun towards the end kita akan mendapat kesenangan, ya. Yang mana sekarang ni kita sedang duduk di rumah menghadapi RMO. Maka insya-Allah selepas ni kita akan senang mendapat buah-buah manfaat daripada sesuatu yang sedang kita perbuat pada hari ini. Tapi betul tak kalau saya kata ramai orang dia nak kesenangan tetapi dia tak nak menghadapi kesukaran itu. Ramai orang nak berenang-renang ke tepian tapi dia tak nak berakit-rakit ke hulu. Ramai orang nak bersenang-senang kemudian tetapi tak nak bersusah-susah ataupun bersakit-sakit dahulu. Sedangkan hakikat sebenar kehidupan kita itulah adatnya. Untuk mendapatkan sesuatu, perlu memberikan sesuatu. Untuk kita dapatkan kesenangan di kemudian hari, kita kena bersusah-susah dahulu. Dan itulah adat kehidupan. Okey, so jangan mengharap sesuatu benda datang bergolek. Sebab yang pipih tak datang berlayang, yang bulat tak datang bergolek. Yelah, lebih kurang macam tu kan. Maksudnya apa benda pun kita kena ada usaha untuk mendapatkannya. Jadi kembali pada topik kita pada hari ini, begitu juga untuk mendapatkan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk para muslimah, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat pengasih dan penyayang kepada umatnya, ada menceritakan kepada para muslimah, apakah kunci untuk kita dapat masuk kepada syurga Allah? Dalam satu hadis Nabi memberitahu kepada kita, barang siapa iaitu wanita yang pertama menunaikan solat fardu, yang kedua berpuasa di bulan Ramadan, yang ketiga memelihara kehormatan atau kemaluannya, dan yang keempat mentaati suaminya, maka masuklah ia ke dalam syurga ikut mana-mana pintu yang dikehendaki ataupun dimahukannya. Bermaksud, wahai para muslimah sekalian, Nabi SAW ajar kepada kita 4 perkara. Yang mana kalau kita fulfill, kita memenuhi, kita dapat capai 4 perkara ini, kita dapat jaga 4 perkara ini, Nabi bagi tahu kepada kita bahawa kita boleh masuk syurga ikut mana-mana pintu yang engkau mahukan. That means satu privilege, satu keistimewaan yang subhanallah sangat-sangat hebat yang Nabi berikan kepada kita. Mari kita cek satu persatu. Yang pertama, menjaga solatnya. Yang kedua, menjaga puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, memelihara kehormatan ataupun maruahnya. Dan yang keempat, taat kepada suaminya. Masuklah ikut mana-mana pintu syurga yang kamu mahukan. Subhanallah. Dan dalam satu hadis lain, Ummu Salamah radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi. Ya, Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, antara wanita di dunia yang telah berusaha untuk masuk ke dalam syurga dengan bidadari-bidadari yang memang sedia ada dalam syurga, yang manakah lebih utama? Macam kita lah, kita perempuan kan suka compare-compare. Siapa lagi cantik, siapa lagi baik, siapa lagi bertuah, suami siapa lagi best kan. So, Ummu Salamah tanya Nabi ni, kita ni wanita dunia yang dah struggle dan akhirnya masuk syurga, nak dibandingkan dengan bidadari syurga, siapakah yang lebih utama? Dan Nabi menjawab bahawa kita wanita dunia yang dapat masuk syurga, berusaha masuk syurga, akhirnya mendapat syurga, lebih utama berbanding bidadari-bidadari dalam syurga kalau nak ikut keutamaan dia. Ya, dan Nabi bagi deskripsi, Nabi bagi perincian macam mana bentuk ataupun gambaran wanita dalam syurga. Yang pertama, kulit mereka seperti sutera. Subhanallah. Ya, cuba rasa kulit masing-masing. Sutera ke kertas pasir? Tak adalah gurau-gurau je. Jadi maksudnya apa dia? Wahai para muslimah, dekat syurga nanti tak payah pakai produk apa, tak payah makan jamu ke, tak payah nak makan
collagen ke, kulit kita akan jadi seperti sutera, dan bukan sutera grade dunia, sutera grade syurga. Ya, dan juga mereka memakai perhiasan berwarna kekuning-kuningan, pakaian mereka berwarna hijau, dan sanggul mereka daripada mutiara. Jadi inilah sedikit gambaran yang Nabi bagi tahu kepada kita tentang wanita-wanita yang berada dalam syurga. Dan nak mendapatkan syurga ini bukannya mudah. Nak dapatkan syurga ini antaranya 4 cara tadi. Yang pertama, memelihara solat kita. Pelihara solat bermaksud jaga solat 5 waktu sehabis baik. Sekarang kita dalam tempoh RMO. Kita tak ada keluar ke mana. Kita hanya disibukkan dengan urusan rumah tangga saja, betul tak? Jadi para muslimah, tolonglah jadikan ini sebagai satu kelebihan, sebagai satu peluang untuk kita solat di awal waktu. Bagus masak untuk anak dan suami, bagus. Bagus kita ralik masak untuk keluarga, tapi jangan sampai masak sehingga melewatkan atau melalaikan solat. Tengah solat duk teringat nanti petang, tengah solat Zuhur ni, duk teringat nanti petang nak masak apa dalam solat fikir menu. Ya, kemudian tengah solat pula, alamak ya, ayam tak defrost lagi, nanti lambatlah sudah masak ya. Dalam kepala duk memikir macam-macam benda dalam solat. Boleh jadi kita lalai dalam solat kerana sibuknya menguruskan rumah tangga. Jadi prioritikan solat kita dan jadikan solat sebagai salah satu perkara yang kita nak buat terbaik di saat kita tak disibukkan dengan urusan kerja dan persekolahan anak-anak. Jadi jagalah solat anda. Jadi saya nak kepada para muslimah juga ya, tolong perhatikan telekong kita. Kadang-kadang bila sebut tentang solat yang sempurna, solat yang berkualiti, perlu juga kita tengok bagaimana telekong kita. Sebab kadang-kadang ada yang telekong jarang. Telekong bertak lalat tu sah cerita, itu bab lain. Ini telekong yang jarang, perlu kita perhatikan. Gunalah telekong yang baik dan telekong yang memenuhi syarat. Jadi yang pertama, jaga solat. Yang kedua, peliharalah puasa kamu. Dan bab puasa kita kena ingat, insya-Allah Ramadan yang bakal menghampiri kita, insya-Allah. Kena ingat satu perkara. Dalam puasa ramai orang boleh menjaga ataupun menahan diri daripada makan dan minum. Tetapi sangat sedikit yang mampu menjaga mulutnya daripada berkata perkara yang keji dan mungkar. Daripada mengumpat, daripada mengata, daripada mencaci, daripada menghina. Ramai orang boleh menahan diri daripada makan dan minum. Tetapi sangat sedikit yang mampu menjaga mulut untuk tidak berkata perkara yang keji dan salah. Termasuklah komen-komen di social media. Orang ni buat kopi, kita komen. Bukan macam tu lah, bodohnya. Kan? Orang tu bergosip, bercerai, kita komen. Baru kahwin dah bercerai. Itulah orang sekarang kurang sabar. Kan? Itu apa tu? Bila kita komen dengan tangan, termasuk dalam kata-kata yang buruk. Dan bila kita berada di bulan Ramadan nanti, bila kita sedang berpuasa, tolong para muslimah sekalian, jagalah tutur kata dan mulut kita, kerana ia termasuk dalam kriteria yang dipandang oleh Allah untuk menerima puasa kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga apa dia? Kita kena menjaga kehormatan ataupun kemaluan kita. Minta maaf sebut. Sekarang saya yakin ramai antara kita tonton televisyen lebih banyak daripada biasa. Kita tengok movies, tengok Netflix, tengok YouTube, macam-macam lah ya. Mungkin ada yang tonton cerita-cerita untuk memenuhi masa lapang. Tolong ingat, tolong jaga mata kita. Memelihara kehormatan termasuk menjaga panca indera daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Ini termasuklah menonton TV, pastikan kita tak tengok adegan-adegan yang tidak senonoh. Ya, apatah lagi dengan kehadiran anak-anak. Sebab semuanya akan direct masuk ke dalam minda mereka. Dan kita sebagai orang besar, memang kita ada tapisan ya. Kita tahu benda yang elok dan benda tak elok. Tetapi tetap bila kita sengaja tonton adegan yang tidak senonoh dipaparkan dalam filem, itu tetap boleh menjadi dosa. Jadi tolong jaga-jaga, termasuk dalam menjaga kehormatan adalah menjaga mata daripada memandang perkara yang keji dan boleh membangkitkan syahwat. Okey, itu yang ketiga. Dan juga tolong jaga perilaku kita sama ada di dalam dunia maya ataupun dunia realiti supaya sentiasa dalam perkara-perkara yang Allah redha. Bermaksud elakkan daripada chatting dengan lelaki bukan mahram. Ya, perkara-perkara yang tidak berfaedah, yang tak ada manfaat. Elakkan daripada kita salah laku. Elakkan daripada kita sebagai muslimah melakukan perkara yang boleh mencalar maruah kita. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang ini bagi saya sangat susah. Mentaati suami.
Sebab bila cakap tentang mentaati suami, bagi seorang isteri, dia baik sekalipun pasti di dalam hatinya kadang-kadang ada ketidakpuasan kepada suami. Ya, dan saya sendiri pun mengakui kadang-kadang susahnya kita nak menjadi isteri yang taat dan mendengar kata suami. Jadi inilah cabaran untuk kita para muslimah, taat kepada suami kerana Allah, walau siapa pun suami itu. Kalau taat kepada suami hanya sebab suami baik, kalau suami tak baik, adakah kita tak perlu taat? Kalau taat kepada suami hanya disebabkan suami itu kaya, kalau suami dah hilang harta, adakah kita tak perlu taat? Jadi taat suami bukan kerana tempelan-tempelan yang ada pada diri suami, tetapi taat suami kerana Allah. InsyaAllah kita akan sentiasa taat, dan insyaAllah kita akan dapat jaga ketaatan tersebut walau apa tempelan-tempelan itu tercabut daripada suami. Perlu faham maksudnya bukan kita mentaati suami dengan syarat. Oh, suami aku ni bagus, jadi aku kena taat kepada dia. Hakikat yang agak pahit untuk ditelan, tapi itulah hakikatnya. Taat kepada suami kerana Allah, dan kita akan dapat buah manfaat daripada ketaatan itu. Dan kita akan rasa kurang terbeban kerana kita mengharapkan balasan, kerana kita buat sesuatu kerana Allah dan bukan kerana makhluk. Yang mana makhluk ini sangat lemah dan sangat terbatas, tetapi kita buat kerana Allah yang maha tinggi, Allah yang maha luas pemberiannya, insya-Allah. Jadi sahabat muslimah sekalian, buatlah 4 perkara ini untuk kita mendapatkan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala, syurga yang tidak pernah, yang di mana disebutkan oleh Nabi dalam hadis, syurga yang mala ainun ra'at, tak pernah dilihat oleh mata. Ya, tak pernah pun ada manusia yang tak pernah ada kita manusia biasa ni, kalau kita rasa oh syurga macam ni kot. Kita nampak, contohlah kita pergi ke mall yang cantik, kita kata, "Oi, macam ni kot syurga." Syurga tak macam itu. Syurga itu indahnya dia, cantiknya dia tidak pernah dilihat oleh mata manusia biasa macam kita. Wala udhun sami'at, yang mana tak pernah didengar oleh telinga tentang nikmat sebenar syurga itu. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di dalam hati kita tentang indahnya syurga. Nak katanya hebatnya syurga, indahnya syurga ini, sebab itu maharnya bukan mudah. Bila kita dengar tentang ini, insya-Allah mudah-mudahan menjadi satu motivasi kepada kita untuk berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itulah syurga yang dirindukan. Jadi sahabat-sahabat muslimat semua, InsyaAllah mudah-mudahan dengan panduan daripada hadis Nabi ini menjadikan kita bersemangat untuk menjaga solat kita, memelihara puasa kita, menjaga kehormatan kita, dan menjaga ketaatan kepada suami, kerana balasannya adalah syurga yang amat tinggi dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton. Saya jemput untuk share video ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya-Allah kita jumpa lagi jika umur yang panjang pada petang esok untuk kita membincangkan tentang topik yang lain. Insya-Allah. Terima kasih.